Okey, seterusnya kita nak tengok keradangan, iaitu barisan pertahanan badan yang kedua. Okey, apa dia keradangan? Keradangan ialah satu gerak bala pantas yang memusnahkan dan meneutralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Bahagian yang radang akan membengkak, menjadi merah dan berasa sakit. Membengkak, menjadi merah dan berasa sakit. Gerak balas keradangan ditunjukkan pada rajah 11.4. Kadang-kadang tangan kita kan kadang-kadang tercucuk duri ke. Kadang-kadang kita nampak kawasan di situ akan jadi bengkak, merah. Dan bila kita picit tu dia rasa macam sakit tu kan. Itulah yang dikatakan keradangan. Dan tak lama kawasan di situ akan jadi nanah. Okey, apakah yang menyebabkan keradangan? Okey, kita tengok. Okey, pertama. Okey, contohnya kita tengok gambar rajah ni ya. Gambar rajah dalam buku teks ni. Ini adalah lapisan kulit yang tercucuk dengan kita kata paku lah. Jarum ke ataupun paku tercucuk kawasan tisu kat sini. Okey. Kawasan ni. Ini tisu kulit yang tercucuk dengan paku. Paku ni kan ada kotoran dan kotoran tu ada banyak bakteria lah. Kawasan paku tadi. Jadi bakteria tu tak secara langsung dah masuk dalam tisu badan kita. So dia menjangkiti kawasan tisu kat sini lah ya. Bakteria ni tadi. Sebab bakteria ni ada dekat paku tadi ni. Okey. Jadi tisu kat situ dah rosak. Tisu tu otot dekat sini dah rosak. Ingat tisu yang rosak dia akan membebaskan histamin. Tisu yang rosak tadi tu. Apa dia histamin? Histamin ni merangsang gerak balas keradangan berlaku dengan serta-merta. Tisu yang rosak membebaskan histamin. Histamin merangsangkan kawasan kat situ menjadi radang dengan serta-merta. Gerak balas keradangan kita panggil. Yang pertama, itu tindakan histamin yang pertama. Tindak balas yang kedua, histamin juga menyebabkan kapilari darah yang ada di kawasan itu mengembang. Tengok ni. Ni kapilari darah ni. Kapilari darah yang ada dekat kawasan tu akan jadi lebih kembang. Maksudnya kapilari darah tu akan menjadi lebih besar. Sebab apa dia nak bagi kapilari darah tu mengembang? Untuk membolehkan lebih banyak darah dibawa ke kawasan jangkitan tadi. Salur darah tu akan kembang. Bila kembang maksudnya banyaklah salur darah akan maksudnya lebih banyak darah dapat dibawa ke kawasan jangkitan tadi. Okey, yang kedua. Okey. Histamin juga meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Nampak tak ni? Ni sel fagosit ni asalnya ada dalam kapilari darah. Dengan adanya histamin dirembeskan oleh tisu yang rosak kat situ, kapilari darah ni menjadi lebih mudah untuk ditembus keluar oleh sel fagosit. Maksudnya sel fagosit yang ada dekat dalam kapilari darah ni lagi senang nak keluar. Sebab apa? Sebab pengaruh histamin tadi. Histamin meningkatkan ketelapan. Maksudnya kapilari darah tu lebih mudah untuk dilalui oleh sel fagosit tadi. Okey. Akibatnya sel fagosit dan faktor pembeku akan berkumpul di kawasan jangkitan. Okay. Banyaklah sel-sel fagosit ni akan keluar beramai-ramai. Sel-sel fagosit ni dia akan berkumpul dekat kawasan jangkitan ni sini. Okey. Mekanisme pembekuan darah akan dicetuskan secara tak langsung apabila
apabila apa tadi keluar ni, faktor pembeku ni keluar, kawasan di sini darah ni akan membeku dengan cepat. Maksudnya dia nak stopkan pendarahan di kawasan itu. Okey? Dan pada masa yang sama, gerak balas keradangan pun akan berlaku. Okey. Yang keempat, okey, sel fagosit akan menjalankan proses fagositosis yang kita belajar tadi tu. Jadi dah ada sel fagosit kat sini, dah ada bakteria dekat sini, berlakulah proses fagositosis. Okey. Apabila proses fagositosis telah pun selesai, semua sel-sel fagosit ni dah makan bakteria-bakteria yang menjangkiti kawasan tersebut. Akhirnya kawasan itu akan terjadinya nanah. Kawasan tu akan menanah lah. Maksudnya dah matilah semua bakteria-bakteria tadi tu. Okey, nanah. Nanah ialah campuran mikroorganisma, cebisan tisu dan sel darah putih yang boleh didapati di kawasan tapak jangkitan yang serius ataupun tisu rosak. Jadi apabila berlakunya nanah, kita akan picit keluar nanah tadi dan lama-lama kawasan tu akan sembuh. Okey? Inilah mengapa sebabnya berlakunya nanah. Dan inilah kita panggil gerak balas keradangan. Kawasan tu akan bengkak, merah dan akhirnya akan jadi nanah kawasan situ. Okey? Okay, kalau boleh cikgu tunjukkan gambarnya. Ni gambar saya cari dekat internet. Okey? Tissue injury. Maksudnya kawasan situ telah mengalami kerosakan, injured, luka. Tissue injured tadi akan mengeluarkan bahan kimia seperti histamin. Tengok. Histamin chemical signal. Maksudnya histamin lah tadi. Siapa yang keluarkan? Tisu kawasan yang rosak tadi ni. Okey. Histamin menyebabkan pengembangan salur darah. Jadi lebih banyaklah sel-sel fagosit itu dapat keluar. Dapat keluar dan berhimpun di kawasan jangkitan. Fagosit, contohnya seperti makrofag dan neutrofil, akan menelan bakteria dan sel-sel mati tadi. Okey? Dan juga tisu-tisu yang rosak tadi. Okey? Dan akhirnya akan berlakunya nanah di kawasan itu. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan proses keradangan. Jadi jelas ya? Barisan pertahanan badan yang kedua adalah yang pertama sekali demam. Yang kedua proses fagositosis. Dan yang ketiga gerak balas keradangan. Jadi untuk ini saya nak awak, kalau boleh lah, saya nak awak tulis maksud keradangan dalam buku nota, salin maksud keradangan. Kemudian awak salin nota nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ya. Apakah dia punya mekanisme yang akan berlaku apabila terjadinya proses keradangan.